Okey, yang ni yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan sekali lagi pada petang yang berbahagia ini untuk kita membincangkan tentang satu tajuk yang sangat penting dalam kehidupan kita, iaitu solat. Pada pertemuan yang lepas yang last kita berhenti dekat dengan Al-Fatihah, rukun Al-Fatihah, dan yang last kita berhenti tentang beberapa kesalahan yang lazim yang biasa orang buat ataupun kadang-kadang orang buat supaya kita dapat hindarkan. Jangan buat kesalahan-kesalahan yang seperti ini yang kadang-kadang boleh mengubah makna yang menyebabkan baca Al-Fatihah tidak sah dan membawa kepada batalnya solat. Sebab itulah saya sarankan kepada sahabat-sahabat semua, tolong betulkan Fatihah, cari orang. Ini hidup mati kita ni kat akhirat nanti ni, bahagia celaka kita ni. Nanti duk syok sendiri kata macam dah betul lah, padahal tak betul pun. Okey, jangan bergantung kepada bacaan Fatihah masa kita kecil. Betulkan masa kita besar ni. Dah betul kan? Payah nak jawab kan? Okey. Okey, kita akan masuk beberapa perkara sunat pula. Yang pertama, dalam kita membaca surah Al-Fatihah, yang pertama ialah kita kena berhenti pada setiap ayat ketika membaca surah Al-Fatihah. Ini sunat ya. Kita berhenti pada setiap ayat ketika membaca surah Al-Fatihah. Hari itu kita berhenti sampai makmum. Okay. Saktah di antara surah Al-Fatihah dan amin dah mengucap amin sudah. Menyaringkan amin ni dah kan? Dah Ustaz. Okey. Makmum Sampai nombor 10 Ustaz. Okey. Saktah antara amin dan surah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika baca surah Al-Fatihah dan baca surah. Membaca surah atau ayat Quran selepas baca Al-Fatihah pada 2 rakaat pertama bagi imam dan orang yang solat sendirian. Okey, kemudian menyaringkan dan memperlahankan bacaan surah Fatihah dan surah atau ayat Quran pada solat tertentu. Dah Yang ke-10. Okey, ni yang ke-10 belum kan? belum. Okey, yang ke-10 ni antara sunat ni ialah kalau kita baca sendiri ataupun kita dengar imam baca. Kalau imam baca tentang ayat-ayat yang menceritakan tentang rahmat Allah, tentang syurga Allah, maka disunatkan kita minta. Contoh dia cerita tentang syurga. Okey. Ini masalah pula ni pasal kita pun tak faham imam baca. Kalau orang faham Arab, tapi kalau kita dengar jannatin tajri min tahtihal anhar tu, sunat kita, contoh kita kata Allahumma inni as'alukal jannah. Kalau payah sangat nak sebut pasal Arab tak ingat, sebut dalam hati, ya Allah aku mohon syurga tu, ataupun cerita rahmat, aku mohon rahmat tu. Kalau ayat tu cerita tentang neraka, nar khalidina fiha abada, kita sunat kata Allahumma inni a'udzubika min azabin nar, minan nar dan sebagainya lah. Itu dalam bahasa Arab lah. Itu boleh, bahasa Arab ni kita boleh secara lidah, lisan. Tapi kalau kita nak cakap Melayu, itu kena dalam hati lah. Sunat kita kata dalam hati, ya Allah, ini lindungilah aku daripada azabmu, lindungilah aku daripada neraka. Itu antara sunat apabila kita mendengar ayat-ayat yang mengandungi rahmat ataupun mengandungi azab. Jelas nombor 10? Okey.
Yang ke-11 menjawab ayat-ayat tertentu yang berbentuk suruhan dan soalan. Kita sunat jawab. Sebab Quran sembahyang ni sebenarnya kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ketika kita baca doa, kita minta. Ada ketika kita baca Quran, Quran tu Allah suruh kita sesuatu. Ataupun Allah bertanya kepada kita sesuatu. Maka kita sunat jawab. Tapi nak jawab ni, orang faham Arab ni, orang tak faham, payah nak jawab. Tapi ada ayat-ayat yang saya akan bagi, kalau jumpa ayat ni jawab macam ni. Jumpa ayat ni jawab macam ni. Contoh. Okey. Contohnya imam baca ataupun kita sendiri baca. Kadang-kadang kita baca Alhamdulillah minasyaitanir rajim kan, kita baca waladdallin amin. Imam baca. Tiba-tiba imam kata bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Apa makna sabbih isma rabbikal a'la? Maknanya bertasbihlah nama Tuhan kamu yang maha tinggi. Mana Allah kata bertasbihlah kamu. Sabbih, bertasbihlah kamu. Jadi apabila dia kata bertasbihlah kamu, kita kena bertasbihlah, jangan diam. Maka apabila tu imam kata sabbih isma rabbikal a'la, maka kita pun kata slow-slowlah. Subhana rabbiyal a'la. Sebab Allah suruh, Allah kata bertasbihlah kamu dengan nama Tuhan kamu yang maha tinggi. Maka kita kata subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Tasbihlah tu. Tasbih ni menyucikan. Maha suci Tuhanku, Tuhan yang maha tinggi. Kita jawab macam tu. Sebab itulah kalau imam tu imam yang faqih, yang faham, dia akan berhenti dekat situ. Dia baca okey, bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Dia berhenti situ. Bukan disambung. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Kalau dia baca terus macam tu imam yang tidak faqih, imam tak faham. Dia kena berhenti kat situ. Supaya apa? Supaya jawab yang Allah suruh tu. Maka apabila dia kata sabbih isma rabbikal a'la, imam pun kata subhana rabbiyal a'la. Sebetulnya makmum pun sama. Makmum kata subhana rabbiyal a'la. Slow. Jangan pula makmum subhana rabbiyal a'la. Habis tu. Kita kejut imam tu pula. Jadi imam yang faham, dia akan berhenti kat situ. Dia tak sambung sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Dia tak berhenti. Macam tu kalau tak berhenti macam tu imam yang tidak faham. Okey, imam yang faham dia akan berhenti sabbih isma rabbikal a'la. Kenapa? Nak ambil sunat. Dapat pahala kat situ. Sebab Allah tanya pula. Allah suruh bertasbihlah kamu. Maka kita pun bertasbihlah. Subhana rabbiyal a'la. Itu contoh satu. Okey, lepas ni faham insya-Allah. Kalau kita baca surah sama ada kita baca dalam sembahyang ataupun kita baca di luar sembahyang, berhenti kat sabbih isma rabbikal a'la, kemudian kita jawab subhana rabbiyal a'la, dapat pahala di situ. Sunat. Yang kedua. Okey, contoh kita akan jumpa dalam surah apa ni? Fasabbih bismi rabbikal azim. Yang adalah contohnya dalam surah Al-Waqi'ah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Biasa jumpa tak ayat tu? Kalau siapa tak pernah jumpa ayat tu, maknanya Quran tak tamat lagi. Fasabbih bismi rabbikal azim. Apa maknanya? Maka bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang maha besar. Allah kata bertasbihlah kamu dengan nama Tuhanmu yang maha besar. Dia suruh tu, fasabbih. Fasabbih dengan sabbih tu maknanya
Fi'il kalau bahasa Arab yang fi'il amar, fi'il suruh. Perbuatan yang suruhan, berbentuk suruhan. Okay. Maka dia katakan, bertasbihlah kamu. Maka kita sunat kata, Subhana Rabbiyal Azim. Secara slow lah. Apabila imam baca Al-Waqi'ah ataupun kita sendiri baca surah Al-Waqi'ah contohnya, ada perkataan, ada 2 kali dalam surah Al-Waqi'ah, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka kita sunat kata Subhana Rabbiyal Azim. Okey. Jelas sekarang ni? Okey. Okey dah tu kan? Okey. Yang ketiga, saya bagi contoh-contoh yang macam mana cara jawab. Ini hak biasa kita jumpa. Sebab orang kita kan baca pendek-pendek dalam sembahyang. Okey. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Okey. Dalam surah Wat-Tin wa Zaitun. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Apa maknanya? Maknanya ialah tidakkah Allah Tuhan yang maha adil penghakimannya? Tidakkah Allah Tuhan yang hakim segala hakim lah, maknanya dia paling adil lah. Allah Ta'ala, tidakkah Allah? Allah tanya macam tu, tidakkah Allah? Maka kita kena jawab sebab dia tanya. Maka kita kata bala wa ana ala zalika minasyahidin. Okey, bala, bahkan tidakkah Allah Tuhan yang maha adil kehakiman penghakimannya? Maka kita kata bala, bahkan ya ya Allah, betul. Kamulah yang maha adil. Wa ana ala zalika minasyahidin, dan aku adalah di kalangan orang yang menjadi saksi bahawa kamulah yang paling adil. Itu maksudnya. Maka sunat kita jawab. Jangan Allah tanya kita buat tak tahu. Allah tanya, tidakkah Allah Tuhan yang maha adil ke penghakimannya? Itu maksudnya. Allah tanya tu, jawablah. Maka kita menjawab, kata bala, bahkan, dan akulah menjadi saksi di atas kenyataan itu. Aku menjadi saksi bahawa kamulah yang paling adil. Jawab macam tu. Contoh lain. Tanda ayat-ayat ni, kalau jumpa, jawab, dapat pahala. Contoh kita baca dalam surah Al-Mulk. Okey? Yang last sekali, faman ya'tikum bima'im ma'in. Okey. Okey. Dalam ayat tu Allah tanya, kalau sekiranya kamu kehabisan air, dah tak ada air dah, Allah keringkan semua air. Faman ya'tikum bima'im ma'in, siapa yang akan dapat datangkan air? Allah tanya, siapa lagi yang boleh bawa air? Kalau semua air tamu ke bumi ni kering, siapa yang boleh bawa air? Allah tanya, siapa boleh bawa air, dia kata, yang dapat menolong kamu. Maka kita pun jawab, Allahu Rabbul Alamin. Jangan diam je, Allah tanya tu. Okay. Siapa yang boleh bawa air? Kita kata Allahu Rabbul Alamin. Banyak kuat sangatlah. Tuhan, Allah, Tuhan semesta alam. Itulah yang dapat membawa air kalau semua air kat bumi ni kering. Lagi. Okey. Kita akan jumpa dalam ayat Quran, ini surah, tak ingat surah apa dah. Fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Allah ceritakan tentang orang kafir ni. Allah tanya, apabila orang kafir ni tak percaya kepada Quran, maka Allah tanya, okey, hadis ataupun percakapan ataupun ayat, okey, mana dia ayat
ataupun percakapan yang selepas Quran tu mereka boleh percaya. Sebab mereka tak percaya. Kalau Quran tu mereka tak percaya, hak mana lagi boleh percaya? Sebab Quran itulah yang paling dipercayai. Apabila mereka tak beriman dengan Quran, apa lagi yang boleh mereka nak beriman? Allah Ta'ala tanya, fabi ayyi hadisin, kata-kata apa lagi yang mereka nak percaya? Allah tanya juga tu. Maka kita kata amantu billah, aku beriman dengan Allah. Tak macam orang kafir tu. Amantu billah, kata aku beriman dengan Allah. Ini adalah dalam hadis Ni semua ni ada dalam hadis, iaitu kalau jumpa ni kata macam ni, jumpa ni ada kata macam ni, itu ada dalam hadis. Saya tak bawa lah hadis tu. Nanti saya ringkaskan jadi macam inilah. Okay. Okey, ini contoh-contoh ya. Macam mana kita berinteraksi ketika kita membaca Quran, ketika kita mendengar baca Al-Quran pun samalah. Ni saya tak cerita tentang ni tentang sujud sajadah Sajadah itu lain cerita. Itu bab sajadah pula. Ni yang cara macam mana kita nak berinteraksi apabila kita membaca Quran dalam solat ataupun di luar solat sekalipun, ataupun kita mendengar orang baca, sama ada untuk imam baca ataupun orang lain baca, kita jawab. Sebab Allah Ta'ala tanya ketika itu. Ataupun Allah Ta'ala suruh. Okay. Itu dia. Tapi masalah kita sebab mungkin kita tak amalkan ni pasal apa? Pasal kita tak faham. Kita tak faham apa maksud dia. Tapi sini kita dah belajar ni, ingatlah ayat-ayat ni, kalau jumpa macam ni jawab macam ni, jumpa macam ni jawab macam ni. InsyaAllah maka itu akan menambahkan pahala kita. Okey, habis itu. Okey. Okey, ini beberapa perkara sunat. Itu yang ke-12, saktah di antara membaca surah dan rukuk. Okey. Kena ada saktah. Saktah ingat lagi tak apa Syakir? Berhenti seketika. Apa saktah ni apa? Berhenti seketika saya. Berhenti seketika. Jadi janganlah apabila kita habis surah terus rukuk, berhenti sekejap. Okey. Okey, kalaulah kita baca surah Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bukan macam tu. Saktah dapat pahala. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti sekejap. Allahu akbar. Macam tu. Yang cepat sangat. Kena ada saktah. Situ sunat Sunat kita saktahkan, kita berhenti sekejap. Itu yang ke-12. Yang ke-13 takbir intiqalat, iaitu membaca Allahu akbar. Allahu akbar ketika hendak turun rukuk. Habis dah Fatihah ni. Rukun Fatihah dengan sunat-sunat ketika kita berdiri tu dah habis. Okey. Maka kita kan, lepas tu kita pun nak rukuk. Apabila nak rukuk, kita akan membaca takbir. Allahu akbar. Allahu akbar lah. Okay. Jadi apabila kita baca Allahu akbar, itu sunat Sunat Kalau kita nak rukuk terus tanpa membaca Allahu akbar, masih sah. Lepas waladhdallin amin tak baca surah tak apa. Tak baca amin pun tak apa, amin tu sunat. Kita kena beza mana rukun mana sunat. Fatihah tu rukun, amin tu sunat. Baca surah tu sunat. Dia kalau kita waladhdallin tu rukuk, tak ada Allahu akbar pun masih sah. Tapi kita kurang pahala lah, kita nak cari pahala banyak. Dia bacalah Allahu akbar. Dia takbir itu nama dia takbir intiqalat Hak takbir, hak mula-mula kita nak masuk solat tu kita panggil takbiratul ihram. Takbir yang selain daripada tu, lepas tu kita jumpa Allahu akbar itu nama dia takbir intiqalat.
Intiqalat apa? Takbir untuk berpindah. Pindah rukun antara satu rukun ke satu rukun. Itu nama takbir intiqalat. Iaitu kita kata Allahu Akbar. Okey. Jadi apabila kita baca Allahu Akbar, sunatlah angkat tangan. Mengangkat kedua-dua tangan ketika hendak rukuk. Angkat tangan macam mana? Angkat tangan macam kita takbiratul ihram tadi. Okey. Kalau perbahasan ulama dalam masalah takbiratul ihram kan ada dua, satu angkat kat telinga. Satu lagi sekadar bahu. Jadi dua-dualah. Kalau kita nak wasak telinga. Kalau nak bahu, bahu. Yang penting angkat tangan tu. Orang perempuan, kalau dalam mazhab kita setakat bahu je ataupun kat dada tu je. Dia tak naik kat atas. Itu untuk orang perempuan. Jadi sunat angkat. Okey. Mengangkat kedua-dua tangan ketika hendak rukuk. Angkat tangan dulu. Okey, secara ringkas kita ambil kita ringkaskan satu tajuk kecil. Tempat disunatkan saktah. Sebab kita dah tahu benda-benda ni. Cuma kita kumpul pada satu tempat kan, ada kita sebut sebelum ni saktah kat sini, saktah kat sini. Tapi itu dalam keadaan tidak terkumpul. Sekarang kita kumpul supaya kita dapat ingat kat mana kena saktah. Berhenti sekejap. Okey, yang pertama, antara takbiratul ihram dengan doa iftitah. Lepas kita Allahu Akbar, diam sekejap, baru Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Jangan Allahu Akbar kabira. Itu tak ada saktah. Saktah dulu untuk dapatkan pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, antara doa iftitah dengan ta'awuz. Apabila kita sudah membaca doa iftitah, okey, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila sampai habis tu. Okey. Wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil wa mahyaya wa mamati lillah. Apa lagi? Yang last sekali doa iftitah wa ana minal muslimin. Okey? Doa iftitah wa ana minal muslimin. Jadi apabila wa ana minal muslimin, lepas tu kita disunatkan baca auzubillah kerana kita nak baca Fatihah. Ketika itu disunatkan saktah juga. Wa ana minal muslimin. Senyap-senyap. Baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Macam tu. Bukan wa ana minal muslimin, a'udzubillah. Tak ada saktah langsung. Okey. Okey, apabila ta'awuz a'udzubillah, maknanya kita ada saktah. Okey. Yang ketiga, antara ta'awuz dengan baca Al-Fatihah. Itu tempat ketiga. Iaitu antara kita baca a'udzubillah dengan bismillah. Sebab bismillah tu permulaan Fatihah. Jadi kita kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kena saktah dekat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan kita sambung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tak sah ke sambung? Sah. Tapi tak dapat pahala kat situ. Pahala saktah dipanggil. Diam sekejap. Ta'awuz dengan baca Al-Fatihah. Itu tempat yang ketiga. Tempat yang keempat, antara Al-Fatihah dengan amin. Waladdallin. Amin. Jangan waladdallin. Amin. Tak ada saktah. Okey, waladdallin. Diam sekejap baru amin. Situ pahala, itu sunat tu. Kita saktahkan, kita diam sekejap. Yang kelima, antara ucapan amin dengan bacaan surah. Amin. Senyap sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Mana kita ada gap sikit. Jangan amin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tak ada saktah. Okey. Itu tempat kita sunat saktah ya.
Yang keenam, antara surah dengan rukuk. Apabila dah habis dah baca surah, okey. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau baca wallah lah. Berhenti sekejap. Baru Allahu akbar. Jangan walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Jangan tak ada saktah. Okey. Dah tak ada saktah tak sah ke? Sah. Ini kita cerita bab sunat. Yang menjadi sah tak sah ni kalau melibatkan rukun. Melibatkan sunat tak ada masalah. Kita buat dapat pahala, tak buat tak ada apa-apa, rugi je. Okey. Habis itu tempat disunatkan saktah. Kita masuk pada rukun yang kelima. Okey. Hari ni kita kena berhenti pukul 6.30 tepat. Sebab saya ada kuliah di Putrajaya hari ni. Putrajaya dah boleh berkuliah dah. Kat Selangor tak boleh lagi. Okey, jadi rukun kelima ialah rukuk dengan tamakninah. Rukuk dengan tamakninah. Habislah kita yang berdiri. Sekarang nak turun kepada rukuk. Rukuk dengan tamakninah. Ini rukun yang kelima. Rukuk dengan tamakninah. Apa maksud rukuk? Masuk rukuk dengan tamakninah. Masuk rukuk ialah membongkok ke hadapan dengan dua tapak tangan memegang dua lutut. Itu masuk rukuk. Dua tapak tangan pegang dua lutut. Asal pegang dua lutut je, itu nama dia rukuk. Paling afdal dan sempurna, ni kalau buat macam ni dapat pahala. Pahala penuh lah. Membongkok ke hadapan dengan meluruskan belakang agar rata separas tengkuk dan meluruskan kaki. Okey, masa kita rukuk tu kaki kita lurus. Ingat lagi tapak kaki menghadap kiblat Jangan mencapah macam ni tapak kaki. Ramai orang mencapah macam ni. Ke kanan satu, ke kiri satu. Kita nombor 11 tapak kaki kita. Kaki menghadap kiblat. Sama ada kita berdiri ataupun kita rukuk, kaki menghadap kiblat. Kebiasaan orang tak perasan benda ni. Okey. Tapak kaki menghadap kiblat. Kaki tu lurus. Bukan kita bengkok kan. Kita lurus. Ini kepada orang yang inilah, orang yang mampu Kemudian belakang kita tu rata. Kita rukuk tu rata belakang tu. Rata belakang, kita kata apa ni, macam palang tul lah, macam tu lah. Maknanya macam tu rukuknya. Macam nombor, okey, macam nombor 7 lah. Okey, rukuk rata belakang, iaitu belakang rata, tengkuk rata, kepala pun rata. Kepala tidak mendongak ke atas dan tidak tunduk ke bawah, dia rata belakang. Maknanya kalau dimisalkan macam mana rukuk yang sempurna, ketika rukuk tu kalau kita ambil air yang dalam gelas, air tu isi penuh. Letak atas belakang tu air tak tumpah. Nak tunjuk ratanya. Kalau boleh macam tu lah. Jadi macam mana nak tahu rata tak rata? Kita kena pandailah. Maksud kita cuba rukuk, tanya orang sebelah kita, rata dah belum? Kalau belum, kita rendah lagi. Kita tahulah apabila kita rasa setara ni kalau rata, buat macam tu. So bini tengok ke, suami tengok ke, boleh berlakulah. Okey. Atau kalau duduk cermin payah juga kita nak paling, payah. So orang tengok. Kita bongkok tu macam mana? Itu yang paling sempurna. Sekurang-kurang rukuk ialah sentuh dua tangan ke lutut. Cuba kita buatkan, kalau dua tangan sentuh lutut, kalau mula-mula sentuh tu kita dalam keadaan tak rata. Itu pun sudah dipanggil rukuk. Apabila sentuh lutut je, itu dia panggil rukuk. Walaupun kepala kita mendongak ke atas.
Itu dah sah rukuk tu, tapi itu sekurang-kurang rukuk. Nak lebih dapat pahala, ratakan belakang. Itu yang rukuk yang sempurna kita panggil. Pegang lutut tu dah kira rukuk dah. Okay. Jadi kalau orang lelaki renggangkan antara lengan ini dengan rusuk. Mana ada nampak lubang. Kalau kita pakai kalau kita pakai t-shirt ke apa ke, nampak lubang tu, celah ketiak tu dengan nampaklah. Kalau orang perempuan, dia kalau dalam mazhab kita ya, dia lekatkan ke rusuk. Perempuanlah ketika rukuk tu. Okay. Tapi kalau perempuan nak renggang pun boleh, tak sah juga, tak ada masalah. Tapi dalam mazhab kita kata sunat orang perempuan ni dia rapatkan. Okey. Okey, jari macam mana kita dah cerita dah. Jari tu renggang, pegang lutut tu dalam keadaan jari tu renggang. Bukan jari rapat. Jari renggang, pegang macam tu. Itu posisi jari. Itu tentang rukuk. Tamak ninah tu apa pula? Tamak ninah bermaksud berhenti selepas bergerak. Itu mana tamak ninah. Kan kita bergerak tu, lepas tu kita berhenti. Tamak ninah tu. Tamak ninah tu maknanya diam, senyap, tak bergerak. Itu makna tamak ninah. Tenang. Okey. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Tidakkah dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Itulah tamak ninah lah tu. Tatma'innul qulub tu. Ini tamak ninah. Daripada perkataan yang samalah, makna tenang, tak bergerak. Lama mana tak bergerak tu? Paling kurang kadar masa menyebut subhanallah. Okey. Paling kurang. Mana kalau dia rukuk tu, subhanallah tu mungkin dalam 2 saat macam tu, sudah sah rukuknya. Sudah sah rukuknya. Mana paling kurang sekadar menyebut subhanallah. Bukan subhanallah azim ya, subhanallah. Ini kita cerita tempoh masa paling kurang rukuk yang menjadi sah. Bukan cerita zikir dalam rukuk, itu hal lain. Sebab zikir dalam rukuk itu sunat. Kalau kita rukuk tak sebut apa-apa pun sah dah solat kita. Kita rukuk saja tak sebut apa-apa sah. Sekarang ni kalau kita nak rukuk saja tanpa sebut apa-apa, lama mana yang baru jadi sah? Paling kurang kadar subhanallah. Paling kurang. Karena kalau kita sebut subhanallah tu, itu kadar tu je lah. Kalau yang kita tengok yang Indon tu, ingat bulan Ramadan nanti lagi datang tu video Indon solat tarawih tu. Yang tu memang tak ada tamak ninah langsung. Kalau kita tengok memang tak ada tamak ninah, bukan sekadar subhanallah. Pada subha pun tak dapat. Dia Allah sama orang terus tu macam tu. Dia nampak macam kartun pula. Okey. Habis itu, itu tamak ninah nama dia. Tenang, tak bergerak apa-apa. Ini contohlah. Okey, ini contoh orang rukuk. Tengok tangan di kepala lutut renggangkan. Maksudnya ialah kita tak rapatkan jari. Okey. Kita berdiri tu kita kata 90 darjah lah. Pandangan mata. Okey. Kemudian belakang lurus lurus. Pandangan mata tetap menghala ke tempat sujud. Itu pandangan yang kuat dalam mazhab kita. Ada pendapat kedua menyatakan tengok pada kaki. Tapi yang lebih sahih tengok pada tempat sujudlah. Okey. Kita dalam solat kita tak tutup mata Jangan pergi pejam mata sepanjang solat tu. Pejam mata saja tu macam tu makruh hukumnya. Jangan pergi pejam mata. Tengok tempat sujud.
Pejam tu boleh lah kadang-kadang, okey, ataupun kita rasa ada benda depan kita tu, kalau kita celak mata mengganggu kita, bolehlah pejam. Ustaz, Ya, yang masa ni perempuan dia punya lengan tu dia dah macam dalam bentuk L kan Ustaz? Dia kena dalam bentuk L, betul. Mana dia rapatkan ke apa ni, rusuk. Ini untuk orang lelaki. Perempuan dia rapatkan ke rusuk. Yang orang lelaki nampak renggang tu. Sini renggang ni nampak ni. Okey. Dan alhamdulillah ya, Allah SWT menjadikan tangan kita tu memang sesuai dengan ketinggian kita. Okey. Kalau kita luruskan lengan kita, lurus betul-betul lurus, kita letak kat lutut, memang akan jadi macam ni. Okey. Kecuali kalau sekiranya lengan kita panjang. Yang diambil kira di sini ialah level tu. Apa ni, belakang tu level lah. Okay. Kadang-kadang orang tangan dia panjang. Apabila tangan dia panjang, letak pada lutut, dia tak level. Dia masih tinggi. Maka ketika itu tangan tu dikepakkan. Tangan tu dikepakkan supaya apa? Supaya belakang tu lurus. Tapi dalam keadaan normal, kebiasaannya kita tak perlu kepak kan. Kita straight macam tu, dah jadi dah 90 darjah tu. 90 darjah tu. Okey, ini gambar dia lah. Ini contoh macam mana kedudukan jari ya. Mana kita renggangkan jari. Jari direnggangkan. Syarat sah rukuk. Rukuk ni dia ada syarat sah dia. Yang pertama, nak jadi sahnya rukuk, yang pertama, sah rukun yang sebelumnya. Kalau rukun sebelumnya tak sah, rukuk pun jadi tak sah. Baca Fatihah tak habis lagi. Dia dah rukuk dah. Contoh dia sembahyang seorang-seorang. Maka rukuk dia tak sah. Kenapa? Fatihah belum habis. Okey. Dia pun baca Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, dia pun rukuk. Allahu akbar. Rukuk dia tak sah. Pasal apa? Fatihah tak sah. Jadi kadang-kadang dia apabila dia Allah akbar rukuk, baru dia terfikir, tadi aku sampai ihdinas siratal mustaqim je. Suratul lagi aku tak baca. Dalam hati lah. Macam mana dia nak buat? Dia kira batas sembahyang, kira takbiratul ihram semula ke macam mana? Dalam keadaan begitu dia bangun balik. Okey. Dia bangun balik. Baca Fatihah semula. Tak boleh sambung sebab dia dah putus dah ketika tu, dia dah turun rukuk dah. Maka dia pun naik semula, baca Fatihah semula. Sampai habis dia rukuk balik. Rukuk tadi tu tidak dikira. Bukan dia kena takbiratul ihram semula. Okey. Begitu, itu kalau rakaat pertama. Kalau rakaat ketiga, dia rakaat ketiga dah baca, baru teringat masa rukuk tu Fatihah belum habis lagi. Takkan nak mula takbiratul ihram semula. Okey, dia cuma patah balik je lah tempat yang tak betul tu. Okey, syarat sah rukuk, sah rukun yang sebelumnya. Iaitu sah rukun membaca Al-Fatihah dan qiyam. Sebab rukun situ sebelum tu ada dua kan? Fatihah dengan qiyam. Okey. Kalau Fatihah dia baca salah, dia pun rukuk, sujud, maknanya habis dah. Rukuk, sujud semua dah tak sah. Pasal apa? Fatihah dah tak sah. Sebab tu saya kata betulkan Fatihah dulu. Yang kedua, melakukan rukuk kerana melaksanakan rukun solat, bukan kerana lain. Itu syarat sah yang kedua. Dia rukuk tu kerana nak buat rukun solat, bukan sebab lain. Macam mana dengan sebab lain? Contohlah, saya bagi contoh yang mudah lah supaya kita nampak sikit.
Contoh ni seorang ni dia semayang di tepi padang bola. Contohnya lah. Ni nak buat contohnya. Fikirlah situasi lain yang sama sepertinya. Contohnya dia semayang di tepi padang bola. Tengah berdiri lah ni. Tengah berdiri. Okey. Baca Fatihah dah habis dah. Baca surah pun baru habis. Baru nak habis. Baca surah pun tak baca surah pun tak apa. Tapi waladdallin. Masa waladdallin tu dia nampak orang tendang bola straight dengan dia. Dia pun nak mengelak bola tu, dia pun rokok, tunduk. Jadi dia tunduk tadi tu bukan tujuan dia rokok. Tunduk tadi tu sebab dia nak mengelak bola kena kat dia. Jadi apabila dia tunduk, dia kata dah tunduk ke rokok lah. Tak sah rokok tu. Sebab dia turun tadi bukan sebab dia nak rokok, sebab dia nak mengelak bola. Maka dia kena bangun balik. Bangun balik, baru ada niat nak rokok, dia rokok semua. Dia rokok yang sebab nak mengelak bola tadi tu tidak dikira. Jelas ke tak jelas ni? Jelas, Ustaz. Okey. Dan fikirkanlah situasi yang sepertinya. Okey, mayang di rumah nak main bombreng ke apa ke? Zoom lalu kat atas, dekat kepala kita pun tunduk. Macam tu lebih. Carilah. Pandai-pandailah fikir. Maknanya kita turun tu sebab nak rokok, bukan turun tu kerana lain. Kalau kerana lain kena bangkit semula. Dia kerana yang lain ni biasa kita buat secara tidak sengaja, sebab tu boleh bangkit semula. Okey, kita nak mengelak bola itu secara spontan. Okey. Tu yang kedua. Yang ketiga, melaksanakan tamakninah dalam rukuk. Itu syarat sah rukuk, kena ada tamakninah. Diam sekejap tu. Kalau tak ada tamakninah, rukuk tak sah. Yang keempat, membongkok badan sehingga kedua-dua tangannya dapat mencapai kedua-dua lututnya. Itu syarat keempat. Tangan tu biar kena lutut. Kalau kena peha je, tak sah. Tangan tu kena capai lutut. Maknanya kalau sampai peha je dia tak ni, tak tu. Okey. Kalau orang tak ada tangan macam mana? Ada orang dia kudung. Kalau kudung sebelah boleh, sebelah tu dia tu lah kena lutut. Kalau kudung dua belah, macam mana? Dia buat isyarat je lah. Takat mana dia sanggup tunduk, takat tu je lah. Orang yang tak ada tangan boleh tak sujud agak-agak? Boleh. Boleh. Dua-dua tangan tak ada. Macam mana dia nak sujud? Payah kan? Payah sikit. Payah tu, turun kepala dulu tersembam. Okey, jadi orang yang tak ada tangan dia kena buat sekadar mana yang dia mampulah. Dia membongkok badan sehingga kedua-dua tangan dapat mencapai kedua-dua lututnya. Itu syarat sah dia. Okey. Habislah tentang syarat sah. Sekarang apabila kita rukuk, kita ada beberapa perkara sunat. Itu syarat sah rukuk. Macam mana nak jadikan rukuk kita rukuk yang sah dan sempurna. Di sana ada beberapa perkara sunat. Ini yang sunat ni maknanya kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tak buat kita rugi. Sembahyang tetap sah. Apa dia perkara sunat? Yang pertama, merenggangkan dua siku dari dua rusuk. Bagi perempuan kedua siku dirapatkan kepada dua rusuk. Ini kita dah terang dah tadi. Kita renggang. Itu sunat. Kalau lelaki pun nak rapatkan juga, baik beli telekung. Okey. Jadi sah lah, tapi bukan cara orang lelaki lah. Okey, yang kedua, membaca tasbih 3 kali ketika rukuk. Iaitu
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Okey, dia sini ada dua riwayat ya. Subhana rabbiyal azim dengan subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Hadis yang lebih sahih subhana rabbiyal azim saja. Okey. Wa bihamdih itu hadis yang lemah. Okey. Tapi benda ni benda yang ada fadilat kan? Kita memuji Allah. Tidak salah kita wa bihamdih. Sebab tu dalam mazhab kita tambah wa bihamdih sebab digabungkan dua hadis. Okay. Subhana rabbil azim wa bihamdih. Okay. Apa maknanya? Maha suci Tuhanku yang maha agung dan segala kepujian ke atasnya. Jangan kita pandai subhana rabbil azim wa bihamdih tu tapi tak tahu makna apa entah. Ustaz, Ya. tasbih tu sekali je boleh ke Ustaz? Ada yang tak tasbih pun tak apa. okey. Juga. Sekali tak apa, dua kali tak apa, tapi nak dapat sunat 3 kali. Dia panggil aqallul kamal. Sempurna yang paling minima 3 kali. Okey. Nak tambah lagi boleh. 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali boleh. Lebih-lebih lagi kalau kita subhanallah azim wa hamdi subhanallah azim wa hamdi subhanallah azim wa hamdi, tu imam tak sami Allah lagi. Takkan kita nak diam? Tu imam tak sami Allah lagi. Kita tambahlah subhanallah azim wa hamdi subhanallah azim sehinggalah tu imam sami Allah liman hamidah. Sebab ada orang faham 3 kali je. Dia bukan 3 kali je. Lebih pun tak apa. Jangan biarkan masa kosong. Maknanya kita tak dalam sembahyang tu kita tak ada apa-apa. Contoh ketika rukuk. Tu imam kadang dia panjang, lambat. Kita pun bacalah sekadar yang boleh. Mungkin 5 kali, mungkin 7 kali, mungkin 9 kali. Biasanya taklah lama sangat. Sebab rukun rukuk ni tak lama Ustaz, sangat. Ya. Saya ada 2 soalan pendek. Satu, boleh tak kita katalah Tok Imam tu dia lama sangat dia rukuk. Boleh tak kita baca 2 jenis bacaan? Katalah kita baca subhanallah azim, katalah dah 7 kali, kita baca pula yang lain. Boleh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Boleh. Boleh. Kalau kita baca hanya macam Subuhun Kudus kan, sekali saja kan? Tak perlu 3 kali. Sekali je. Dia bacaan dah rukuk. Untuk saya memang ada bacaan lain Saya cuma saya tak nak highlight lah. Okey. Nanti serabut pula orang. Memang ada Subuhun Kudus tu ada beberapa bacaan lain lagi. Cuma sebab saya hanya nak fokus pada kebiasaan kita. Saya cuma nak tahu kalau bacaan yang lain tu sekali saja kan? Cuma subhana rabbiyal azim ni kita boleh ulang kan? Betul. Ya. Okey, terima kasih. Okey. Ustaz, satu lagi. Ya. Macam mana kalau subhana rabbiyal azimi wa bihamdih tu tertukar dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih? Okey, sembahyang tetap sah. Okey, tapi tak kena tempat lah pasal ada hadis. Nabi kata dalam rukuk ta'zimkan, iaitu membesarkan Allah. Memuji. Dalam sujud tinggikan Allah. Itu a'la. Nabi dah beritahu dah. Tapi kalau kita tertukar, maka tidaklah mengapa dia, sebab benda tu benda sunat. Okey Ustaz. Kadang selalu juga tu. Ya, sebab saya dulu lah, tapi sekarang tak lah. Okey. Tersyasyul Ustaz, tak apa. Betul lah, Okey. rasa juga. Habis itu Yang ketiga, mengangkat kedua-dua tangan ketika bangkit dari rukuk sama seperti takbiratul ihram. Angkat tangan. Okey. Takbir dikonak. Ketika bangkit dari rukuk. Angkat tangan macam mana? Jangan sebut Allahu Akbar ni. Ni angkat tangan je ni. Ni pula bangkit dari rukuk Allahu Akbar. Itu lain, itu masuk dalam bab i'tidal pula. Okey, angkat tangan sama ada telinga ataupun bahu.
ketika bangkit daripada rukuk. Sama macamlah takbiratul ihram. Ada 10 minit lagi. Beberapa perkara sunat. Dah kan? Dah. Okey. Rukun ke-6. Kita dah laju dah sikit ni. Dia hak panjang kita baca hak masa berdiri tu. Ni dah mulai laju dah ni. Rukun ke-6. I'tidal dengan tamakninah. Okey. Lepas habis dah rukuk, i'tidal pula. Masuk i'tidal dengan tamakninah. I'tidal adalah bermaksud kembali kepada keadaan asal sebelum rukuk. Itu maksud i'tidal. Kembali kepada keadaan asal sebelum rukuk. Maksudnya kalau orang tu berdiri tegak, dia pun rukuk, maka dia akan kembali berdiri tegak. Kalau dia duduk atas kerusi, dia sembahyang atas kerusi, i'tidal dia duduklah. Bagi orang yang duduk. Solat duduk, dia duduklah. Itu maksudnya kembali kepada keadaan asal. Okey. Itu maksudnya. Sebab itulah timbul masalah, timbul khilaf di sini. Kembali pada keadaan asal, orang akan tanya keadaan asal sebelum kita rukuk, tangan kita duduk di bawah dada. Jadi sami Allah man hamidah kalau ikut makna dia kena bawah dada jugalah, bukan lepas. Itu yang jadi timbul khilaf. Okey. Jadi yang mana betul, dua-dua betul. Nak buat kat apa ni? Bawah dada pun ataupun boleh. Nak macam baca surah Fatihah tu pun boleh, ataupun nak lepaskan pun boleh. Dua-duanya betul. Tetapi dalam mazhab kita lepaskan. Dalam mazhab kita lepaskan. Bukannya letak tangan kanan atas kiri tu. Tamakninah samalah makna dia. Berhenti selepas bergerak sekurangnya kadar masa subhanallah. Sebab sini awas jangan hayungkan tangan. Sebab apa? Ramai juga sami Allahu liman hamidah tangan pun berayun. Ya, apabila tangan berayun, ada tak di situ tamakninah? Tak ada. Apabila tak ada tamakninah, tak sah i'tidal dia. Sebab apa? Tangan berayun. Satu lagi dalam mazhab Syafi'i, 3 kali ayun batas sembahyang. 3 kali bergerak. Batu besar. Jadi awas jangan hayunkan tangan. Sebab tu kalau i'tidal, gambarannya macam ni. Maknanya tangan kita tu tak bergerak. Dia yang pasal hayun tangan tu bergerak sikit pun tak boleh, Ustaz. Dia kena terus lurus ya. Bergerak sikit boleh, bergerak sikit lepas tu diamkan dia. Mungkin pada mula tu kita bergerak sikit, lepas tu kita diamkan dia. Diam tu sekadar subhanallah dah habis. Tapi kalau kita mula kita bergerak sekali, lepas tu kita letak, lepas tu kita kata Rabbana lakal hamdu. Itu dah lebih dah waktu tu. Lebih dah daripada waktu subhanallah tu. Maknanya dia itu dah ada tamakninah lah tu. Jelas tak? Okey, Ustaz. Jelas. Okey, ini pandangan tepi. Syarat sah i'tidal. Yang pertama, rukun sebelumnya iaitu rukuk adalah sah. Okay. Rukuk tu sah baru i'tidal sah. Rukuk tak sah tak boleh i'tidal lagi. Itu yang pertama. Melakukan i'tidal kerana melaksanakan rukun solat, bukan kerana sebab lain. Okey.
Okey. Ini kena fikirkanlah macam mana. Kita tengah i'tidal, mungkin kita tengah i'tidal, melakukan i'tidal. I'tidal ni mana kita bangun daripada rokok. Kita bangun daripada rokok tu memang tujuan kita memang nak i'tidal. Bukan sebab ada apa-apa, bukan sebab terkejut. Contohnya kita tengah subhanallah, tiba-tiba tikus melintas ke depan. Terkejut dengan tikus tu tut naik. Ada orang sensitif tengok tikus memang takut. Ada orang lipas lalu. Ternaik dia. Tak boleh khusyuk tu, Ustaz. Ternaik tu maksudnya dia tak boleh dikira i'tidal. Sebab dia tak ada niat pun tadi nak naik i'tidal. Maka apa dia perlu buat? Turun rukuk balik. Turun rukuk balik barulah i'tidal sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu hamidah tu itu sunatnya. Lepas tu kita kata kalau bangun tu dikira i'tidal. Walaupun tak kata sami Allahu liman hamidah. Itu sunat. Jelas ni sini? Nombor 2? Jelas, Ustaz. Okey. Nombor 3, melaksanakan dengan tamakninah. I'tidal ni kena ada tamakninah. Anda terang dah tadi. Yang keempat, badan tegak. Tidak memadai jika seperti orang sedang rukuk. Kalau tunduk ke depan, tak sah. Dia kena tegak. Macam baca Fatihah tu lah. Okay. Kecuali kalau memang dia orang tua, tengok macam mana. Orang tua dah bongkok apa, kita kata bongkok 3, bongkok 4. Itulah yang ceritalah. Dia duduk i'tidal pun macam rukuk juga. Okay, ini orang biasa kena luruslah badan tegak. Sambungan lagi. Yang kelima, tidak memanjangkan lebih daripada kadar bacaan doa yang sunat dan daripada kadar membaca doa yang sunat dan membaca Fatihah. Okey, kita baca doa yang sunat ataupun zikir yang sunat tu subhanallah azim, subhanallah azim, subhanallah azim tu jangan lebih panjang daripada masa kita gunakan dalam membaca surah Al-Fatihah. Itu syarat dia. Okey. Yang lama sangat. Sebab rukuk i'tidal ni dia rukun pendek dipanggil. Jadi kalau kita buat lebih lama sangat i'tidal tu sampai lebih pada Fatihah, maka batal. Tak sah i'tidal tu. Okey. Jadi jangan lama sangat i'tidal. Yang keenam, boleh memanjangkannya pada rakaat terakhir. Yang tu boleh panjang. Ini kerana pada rakaat terakhir ada tempat untuk berkunut. Sama ada kunut ratibah. Dia kunut ni ada dua. Satu nama dia kunut ratibah. Yang kedua nama dia kunut nazilah. Kunut ratibah apa dia? Ratibah ni kunut yang kita baca dalam subuh tu. Sentiasa kita baca. Begitu juga kunut yang kita baca dalam solat witir. Biasa kita baca dalam apabila habis pertengahan pertama, kita masuk pertengahan kedua bulan Ramadan, kita witir kita kan ada kunut. Sampai pergi masjid, ada kunut. Kunut itu namanya kunut ratibah. Kita baca tiap-tiap malam. Okey. Jadi yang tu boleh lama lah. I'tidal kita tu lama pasal apa? Pasal kita baca kunut. Itu memang lebih pada Fatihah. Kadang-kadang lebih banyak lah berganda-ganda. Kalau siapa pergi semayang depan tu imam Arab, Allah, kalau kunut dia, ya Allah panjangnya. Ada dulu masa saya duduk kat Mesir dulu, kunut dia saja dah kat setengah jam. Kita duduk belakang terketar-ketar rasa tu kaki. Baca kunut saja. Panjang kunut dia. Dalam solat witir lah. Okay. Yang tu tak apa. Okay. Yang dah keadaan biasa ni tak boleh. Kalau ada kunut, tak apa. Atau kunut nazilah. Kunut nazilah ni lah kunut supaya bala diangkat oleh Allah. Diserang musuh ke, ataupun sekarang ni COVID-19 kan, kita akan ada baca kunut nazilah. Pada setengah tempat dibaca kunut nazilah. Kunut nazilah tu bila? Masa rakaat terakhir lah.
Rakaat terakhir solat subuh rakaat kedua, solat maghrib rakaat ketiga, solat isyak, zuhur, asar rakaat keempat. Itu masa rakaat keempat tu masa sami Allahu liman hamidah, kita yang tu kita boleh lama. Pasal apa? Baca kunut nazilah. Memang lebih pada Fatihah lagi, itu tak apa. Tapi kalau tak ada kunut, maka tak boleh lebih pada Fatihah. Kita berhenti setakat ni dulu. InsyaAllah apa yang baik daripada Allah SWT, kekuatan pada diri sendiri. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.